RABT boleh digunakan dalam berbagai setting. Pertama, setting akademik. Kalau you nak bagi talk, motivation talk kepada a group of student or group of workers, let's say lah. Macam mana RABT kita boleh guna? Saya ambil satu contoh dalam motivation. Kalau dia nak bagi talk mengenai pelajar-pelajar yang berada di luar bandar, pelajar-pelajar yang pernah fail, pelajar-pelajar yang ada masalah juana, masalah disiplin, dikumpul satu tempat. So kita boleh challenge dia. Antaranya kita akan kata, I nak challenge you, walaupun you pernah gagal, you pernah buat jahat, you pernah buat salah, you duduk di luar bandar, orang miskin, pendapatan tak seberapa, mak ayah tak ada kerja tetap. Tapi saya nak buktikan bahawa, awak buktikan bahawa satu masa nanti awak juga boleh berjaya. Jadi ini kita sedang mencabar dia punya pemikiran. Mungkin dalam belief system dia kata, saya ni orang miskin, macam mana saya boleh berjaya? Sebab tu saya kata, dalam setting motivation talk, you can also use RABT properly. Dalam session social, community, motivation, teaching and learning, orang klien banyak sangat. Dan kes yang sangat popular dan sesuai dengan RABT ialah psychological dan personality disorder. Termasuk kemurungan, kebimbangan sosial, antisosial, seksual, kemarahan, macam-macam lagi. Okay. Jelas. Ini antara benda induk yang ada dalam mengikut teori RABT. Saya senarai di sini berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 10 ya. 10 adalah sangat perlu seorang itu dikasihi dan disayangi oleh orang yang signifikan. Saya katakan ini, bukan saya kata, teori ini kata, teori ini kata 10 pemikiran tak rasional. Dia kata adalah sangat perlu. Tengok perkataan perlu. Seseorang itu dikasihi oleh orang yang signifikan. Adalah perlu, tengok. Adalah lebih senang lari daripada masalah. Dia punya core, perkataan core. Setiap perkara sepatutnya. Adalah teruk malah sesuatu perkara yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Manusia tidak percaya kerana kesalahan yang berlaku sebabkan oleh faktor luar atau di luar. Berlaku kerana faktor luar. Okay, next. Menentukan tingkah laku. Peristiwa lalu menentukan tingkah laku. Sepatutnya seorang itu mengambil berat. Saya tak pergi detail lah. Sebab saya andai individu peserta yang ada sini tahu tentang ini. Individu seharusnya sepatutnya selalunya ada jawapan betul. Okey, So saya go through je yang 10 prinsipal. Dan kita tengok ABC model. Okey. A ialah activity event. A, B, C, D, E. Ini RBC. B ataupun IB, irrational belief. Ini pencetus isu-isu yang berlaku. A, activity event. Irrational belief, sistem kepercayaan dia. Kemudian kesan, konsekuen yang tidak sihat.
Kalau konsekuen sehat, tak ada masalah lah. Kan? Yang masalahnya, bawa konsekuen yang tak sehat. Kalau dia daripada aktiviti event yang berlaku, dia boleh jadi rational belief. Tak ada masalah lah. Jadi sehatlah dia. Ini RB dengan C ni kita abaikan. Ini tak ada masalah. Yang masalahnya ni, irrational dan unhealthy consequence. Di situ peranan kita, tengok. Kita cuba, challenge. Yang kita nak challenge, tengok arrow ni. Yang kita nak challenge, ya original belief system. Bukannya challenge unhealthy consequence. Kan? Dan daripada challenges yang kita buat, okay, effective change. Akan ada satu kesan yang baik. Jadi di sinilah cabaran untuk challenge. How to challenge. Sangat-sangat penting. Terutama fasila yang baru perlu belajar sangat. Okay. So langkah macam mana? Pertama kita kenal pasti A itu apa, B itu apa, C itu apa. Kalau tak kenal, tak boleh pergi kepada langkah kedua. Bantu klien. Okay? Bantu klien untuk D, E, dan F. Bantu dengan cara cabar, bantu dengan cara effective change, dan F ni emotion barulah. Yeah? D, kita nak bantu untuk detect. Untuk debate, untuk discriminate. E, dia akan dapat satu effective new belief. Jadi inilah cabaran sebenar apabila menggunakan RBT dalam konsep dalam kerjaya sesi kaunseling. Ya. Kalau orang lama, saya rasa tak ada masalah besar. Dia just review balik the manual concept of ABC and I'm sure that they can proceed properly after dia study sikit. Ya. Tapi yang the new one, please baca betul-betul dan tengok orang macam mana orang buat, dan please dapatkan consultation daripada senior, terutama senior yang guna teori inilah. Baik. Jadi model, langkah, kemudian saya bagi senario. Okay. Seorang pelajar ataupun pekerja, kalau you bekerja dalam organisasi, kalau you di sekolah ataupun di universiti, ambillah pelajar. Okay. Seorang pelajar atau pekerja junior datang berjumpa kaunselor, mengadu ada masalah perhubungan dengan kawan menyebabkan dia dalam keadaan stres. So, stres ni isu psikologi. Tapi stres ni kalau lama-lama dia tidak berhenti di sini. Dia boleh pergi kepada isu lain, bawa kepada depression, depress, dan boleh pergi kepada isu tingkah laku negatif. Tingkah laku negatif. Contoh mengamuk dan sebagainya. Kan? Jadi dia tidak diam cakap stres. So we have to avoid them. We have to tell them how to avoid. Okay? Situasi ini berlaku sejak lama dah, 2 tahun lepas. Dan memberi impak negatif kepada akademik ataupun kualiti kerja. Sebab saya buat dua sini kan, pelajar dan pekerja. Kalau pelajar akademik. Kalau ni kualiti kerja. Akhir-akhir ini dia merasakan perlu jalan keluar dengan berhenti sekolah atau berhenti pengajian, atau berhenti kerja, atau bertukar tempat pengajian dan tempat kerja. Okay. Jadi lagu mana kita nak categorizekan dia sebagai A. So you punya apa yang kita nak bincang ni ialah apa A, okay, apa B, apa A, B, okay, apa konsekuen. Apa konsekuen C, dan macam mana nak challenge, dan apa yang emosi yang kita harapkan. Kan? Okay, saya bagi masa
2 minit untuk tengok sepintas lalu. Cuba tengok balik. Ken. Nanti 2 minit kita bincang balik secara umum. Okay. Can we proceed now, ya? Baik. Di sini exercise kita ialah secara generalnya kita nak kenal pasti apa komponen A apa, B, C, D dan E, ya. So cuba
Siapa secara sukarela kita cuba guna voice dulu kalau tak ada gangguan, ataupun mungkin boleh terus tulis dalam chat box supaya saya boleh nampak dan orang lain juga boleh nampak. Okey. Boleh dengar ke suara saya? Urus dia Cik Saidin, mungkin kita cuba on dulu suara ke kawan-kawan kita mau bercakap. Ataupun tuan-tuan boleh. Assalamualaikum doktor. Ya, Assalamualaikum. Tapi saya tak boleh nak on camera. Boleh ke doktor? Ya, Sebab line tak boleh on camera because of line tak apa. unstable. Tak apalah, kita faham dengan halangan. Okey, boleh Okay. bercerita. Suara jelas ni. Okay, alright. Saya cuba doktor. Nur Hidayu dari mana? Boleh introduce sikit kot. Okay, Assalamualaikum doktor. Saya Hidayu daripada MMU Melaka. Okay. Saya cuba doktor sebab saya dah lama tak berapa nak guna sangat sebab takut lupa. Boleh, tak apa. Okey, saya cuba. Okey, untuk A yang saya nampak adalah masalah perhubungan dengan kawan, sama ada dengan kawan di institusi ataupun kawan tempat kerja. Yang kedua, belief dia tertekan dengan masalah perhubungan tersebut sehingga dia rasa macam dia nak berhenti kerja ataupun berhenti belajar. Yang ketiga C, dia memberikan impact daripada segi performance in terms of academic dan juga performance di tempat kerja. Kemudian D, cara dia respon dengan situasi tu, D apa yang saya lupa lah doktor. D tu dia cara dia respon dengan situasi tu cara yang salah lah, maksudnya mungkin dari masalah komunikasi apa dan sebagainya. Dan seterusnya E, berlakunya salah faham antara dia dengan rakan sekerja, maksudnya dari segi situasi tersebut lah. Macam itulah doktor. Saya cuba je doktor, takut salah. Tak apa. Ini juga kena dua kawasan, takut salah. Okay, baik. Alright, terima kasih doktor. Terima kasih banyak Nur Hidayu. Sama. Terima kasih atas perkongsian. Saya ulang balik. Dia kata A-nya ialah isu yang berkaitan dengan interpersonal communication lah, ya, masalah perhubungan dia dengan rakan ataupun dengan kalau sama kerja lah. Dan B dia kata jalan keluar nak berhenti, sama ada berhenti kerja atau berhenti itu. Begitu kan Dayu kan? Betul. Dan C adalah impact negatif. D tadi macam mana? D tak sempat je. Yang D tu cara dia respon dengan situasi tu. So in terms of dispute tu cara dia respon dengan situasi lah, sama ada mungkin dia tak berkomunikasi ke. Itu apa yang baru? Apa yang baru dia faham yang sebenarnya mungkin salah faham dan juga salah dia berfikir lah dengan situasi. Okey, terima kasih. Okey, saya minta rakan-rakan lain supaya komen ataupun tak mau komen tapi dia ada jawapan lain. Okey, silakan. Rasanya tak ada masalah dengan suara sebab tadi percubaan Nur Hidayu tadi berjaya dengan suara. Okey, ada. Assalamualaikum doktor. Ya. Ada juga. Okey. Terus. Saya Haji Ghazali doktor. Dari mana kan? Ghazali Hamzah. Okey. Yang D itu doktor, yang D itu. Yang D itu dicabar.
adakah kerana hubungan dengan kawan yang ada masalah tadi tu, kita nak ambil jalan untuk berhenti sekolah atau berhenti kerja atau pindah kerja? Tercabar gitu. Adakah disebabkan perkara hubungan yang mungkin tak baik tu, nak ambil langkah untuk nak berhenti kerja atau berhenti sekolah atau tukar kerja? Okay. Itu dia tercabar gitu. Yang ni kerja kaunselor lah cabar dia kan. Dia cabar dia. Okey, A apa? Itu memang masalah perhubungan Okey, dengan A kawan. betul. A sama dengan dia. B, Yang kedua tu dia percaya bahawa nak berhenti sekolah, nak berhenti kerja lah. okey. Kemudian konsekuensi dia punya kesan tu, prestasi akademiknya dia kata merosot, kerjanya, kualitinya pun merosot, itu tu. Tercabar. Okey, ada lagi tuan? Okey tu. Terima kasih doktor. Okey, sama. Okey, sekarang saya nak baca juga apa yang kawan-kawan kita tulis dalam chat dia. A, masalah perhubungan. Saya cuba. A adalah masalah perhubungan. Yang ni pula A, isu perhubungan. A, masalah perhubungan. Roziah, A, peristiwa klien ada masalah perhubungan. B, A, klien ada masalah perhubungan. Tan, B, kosong. C, stres, depress. B, masalah tak boleh selesai. Berhenti kerja sebab menyelesaikan masalah. Salini, Nurul Hidayah, A, masalah perhubungan. B, kawan sepatutnya menerima saya sepenuhnya. Tan. Rohana, A, relationship problem. B, unfinished business. C, impact pada akademik. Dan D, dia react hidup situasi. Dia tak respon untuk settle masalah perhubungan. Umi Kalsum, B adalah hasil dengan berhenti kerja akan menyelesaikan masalah. Dan C, kesan kepada emotion klien. Jadi kalau kita tengok sini pun actually kepelbagaian, kefahaman ya. Tapi kalau saya nak bagi rumusan, maknanya ada benda lagi lah you kena belajar. Isu yang saya nampak, isu besar ialah you all sama ada melalui percakapan tak ni ataupun melalui chit-chat, you all tak faham betul-betul lagi dari segi B. B, yang lain hampir 100% okey. A, okey. C, clear. D tu ada yang jawab, ada yang tak jawab. Tapi yang kedua tadi jawab betul, ya. Dan yang pertama pun betul, Nur Hidayah. Okey. Dan E betul kalau dia dapat emosi bau. Tapi isu sekarang, isu B. Tak ada orang betul pun isu B. Seorang je betul. Daripada chat tadi, Tan. Saya nampak Tan, dia kata B kawan sepatut menerima saya. Yes. Saya nak highlight perkataan sepatutnya. Ni. Ada kan dalam 10 irrational thinking tadi. Kan? Kan? So kalau kita tengok 10 irrational thinking tadi, ada sangat sepatutnya, ya. Ada tadi tu, sepatutnya. Kan? Baik. So kita balik semula kepada soalan. Okey, terima kasih atas percubaan. Sekarang kita tengok sama-sama. Seorang pelajar pekerja junior datang berjumpa kaunselor, mengadu ada masalah perhubungan. Yes. A, betul. Okey. Dengan kawan menyebabkan dia dalam keadaan stres. C, betul. Ya. Akhir ini dia merasa jalan keluar dengan berhenti kerja. Okey. So, stres ni konsekuen dia ni. Stres dan berhenti kerja. Maknanya C di sini juga C. Di mana kita kata C ni unhealthy consequence. Okey?
So kalau dalam konteks mental health, unhealthy consequence ialah stress or depression and maybe maladaptive behavior. Kalau dalam konteks kerjaya, konsekuennya ialah berhenti pengajian atau berhenti kerja. Okey. Kita terima pandangan dua tadi. Memang betul. Mana kita kena cabar dia. Kita akan kata benda macam ni menyebabkan awak berhenti kerja. Betul ke pendirian awak tu? Kan? Dan itu result ataupun hasil daripada cabaran. Challenges yang kita post kepada dia ada kesan. Kalau kesan baik, kita panggil E, ya, emotion baru. Baik. Isu sekarang B. Saya nak tanya, kalau klien jumpa kita, dia sebut tak B? Ada tak dia sebut B saya ialah gini, ataupun dia tak sebutlah kata B, tapi B itu ialah belief system. Please make sure B is irrational belief system. And this component is very, very important for you to understand well to ensure that you can challenge them properly. Tapi the issue is, dalam senario ini, tak ada B. Senario yang klien jumpa kita, tak ada B. B tak clear. So, B kena interpret oleh kaunselor. Dan macam mana nak interpret kaunselor? You gunalah prinsipal ini. Kan? Okay. Clear? Tuan-tuan, clear? Saya nak move to another step. Boleh clear? So, Assalamualaikum doktor. Boleh tanya? Boleh tanya, tapi suara tu dah jadi gemar lah. Tak apa, cuba dulu. Okey. Okey, kalau ikutkan kisah cerita ni kan, kalau kita melihat kepada situasi yang doktor bagi tadi, dia berkenaan definisi interpersonal kan. Kalau macam mana kalau kisah dia keadaan dia macam ni. Dia ada masalah perhubungan dan belief system dia, aku kena stay kerja sebab nanti kalau berhenti kerja aku tak ada duit. Which is dia nak berhenti kerja. Which is kalau kita nampak dari kisah ni, kita menjurus supaya klien stay. Macam mana pula kalau kita melihat tempat kerja tu sendiri yang memberi kesan kepada emosi dia. Boleh doktor komen tak dari segi macam nak gunakan kaedah ABCDE ni? Boleh komen. Cuma saya macam 70% je boleh tangkap you punya soalan. So at the same time better you post dalam chat ya. Baik. Tapi saya nak clearkan senario tadi dulu. Jadi tadi yang B tadi tidak dimaklumkan kepada kaunselor. So apa tugas kaunselor? Tugas kaunselor ialah define what is B. So you have to know well apa itu B. Dan bagaimana nak tahu, kita kembali kepada prinsip yang 10. Okey? Kita ada 10 prinsip. Dan kita cuba tengok yang isu yang dihadapi oleh pelajar ataupun pekerja ni disebabkan prinsip mana? Contoh kita ambil prinsip 1. Adalah sangat perlu seseorang itu dikasihi dan disayangi oleh orang yang signifikan. Ini perlu ada sesuai ke tidak dengan B? Okey. Saya nak beritahulah. B di sini ialah seseorang pelajar bekerja dan jumpa kaunselor, dia kata ada masalah hubungan dengan kawan menyebabkan dia dalam keadaan stres. Baik. Antara C dengan A ada B di tengah-tengah. Apa B? Cuba tengok ya. Cuba perhati betul-betul. Saya cuba bagi idea. B ialah belief system. Belief system ialah, okey, kita katalah klien tadi, klien merasakan sepatutnya staff, kita ambil staff dah. Kalau pelajarlah. Pelajar junior menegur dahulu, menegur atau menyapa atau buat baik
atau apa-apalah. Pekerja atau pelajar senior. Ini belief system dia. Please pay attention to my sentence here. Klien merasakan bahawa sepatutnya staf atau pelajar junior sepatutnya pelajar junior tegur dulu. Sebab tu saya masuk perkataan junior ni sebagai keyword. Tiba-tiba apa yang berlaku, pelajar junior tak tegur dia, tak menyapa dia. Pekerja baru datang lapor diri, buat sombong seolah-olah. Jadi belief systemnya ialah di sini. Tu dia. Okey, ada komen. Saya buka pada komen. Saya buka pada komen pertanyaan. Halo? Mute tu. Unmute Umi, saya nampak you cuba nak bercakap. Okey. Okey, teruskan Umi. Umu Hani. Sila. Oh, tak dengar. Oh, Umi cakap, maaf doktor, line tak clear. Jadi, dia ada soalan tadi, bagaimana sekiranya kes tempat kerja adalah toksik dan terpaksa kerja disebabkan tak ada duit, tak boleh hidup. Bagaimana sekiranya tempat kerja adalah toksik dan terpaksa kerja tak boleh hidup, ya, tak apa. Tu saya jawab lepas ni. Saya nak pastikan you all faham Dr. B ni. Ada komen? Jadi cabaran utama orang yang nak guna teori ini ialah kemampuan dia. Adakah dia betul-betul mampu mendefinisi belief system klien yang datang jumpa? Sebab belief system klien tidak appear secara direct dengan klien sewaktu dia mencerita masalah. Sewaktu kita explore masalah dia. Jadi siapa yang kena interpret, siapa yang kena address B component adalah kaunselor itu sendiri. Jadi di sini saya cuba beri pandangan bahawa kaunselor merasakan bahawa belief system dia ialah siapa-siapa orang baru, mana-mana pelajar baru, mana-mana staf baru, dia masuk tempat lama, dia kena tegur dulu orang senior. Dia kena menyapa dulu, apa khabar abang? Assalamualaikum, boleh saya tanya? Perkara-perkara begitu malangnya tidak berlaku. Jumpa selisih pun tak bagi salam kalau bagi orang Islam. Ataupun tak bagi ucap selamat pagi. Jadi stres lah pekerja. Stres tu C, consequence. Okey? So jelas ya? So sekarang ini, kita akan beri kesedaran. Okey, D adik jumpa kaunselor. Ni D, jumpa kaunselor. Maafkan saya, silap sikit je. Senior bukan dalam senario ni pekerja ataupun pelajar senior. Ya, bukannya
Yang jumpa kaunselor ialah pelajar atau pekerja senior, bukannya yang junior. Sorry. Yang junior tu adalah musuh dia. Kita kata musuh dia. Sorry. Ya, saya salah faham. Bukan salah faham, salah tulis sikit. Okey. So sekarang ini B-nya ialah klien merasakan bahawa sepatutnya pelajar junior, sebab dia senior kan. Patut junior lah tegur dulu. Sama juga kalau wife and husband and wife dalam sebuah rumah tangga berlaku pertelingkahan. Ya, sampai tak bertegur siapa. Dan one of them stress. Siapa stress? Jadi salah seorang jumpa kaunselor, suami jumpa kaunselor. Dia cerita, dia kata saya stres sebab isteri tak tegur saya. Sebab apa? Belief system dia, isteri kena tegur dulu. Jadi sekarang bila sampai ke D, macam mana sahabat kita cakap tadi, kita kena cabar dia. Adakah betul awak dapat dari mana maklumat menyatakan bahawa orang baru kena tegur orang lama dulu? So dia terpengar-pengar di sini, tapi dengan cara berhemah lah. So di situlah kita kena ada bagi psycho education, sebagai pekerja matang, pekerja lama, you kena bimbing, dan tak semestinya, tak semestinya kita kata. Dia semestinya. Dia dalam minda dia, irrational thinking, sepatutnya kita pula nak perbetulkan sepatutnya. Jadi tak sepatutnya orang baru yang kena tegur orang lama. Inilah cabaran kita. Cabaran kita mendefinisi B dan cabaran kita ialah mencabar D. Supaya dia dapat tahu, sepatutnya gitu je. Patut saya pun boleh tegur jugalah. Bukannya semestinya dia yang harus tegur saya. Mentah-mentah dah dia junior. No, saya sebagai orang senior pun boleh tegur juga. Jadi itulah puncanya tuan ya. Jadi kalau gitu saya sedar, saya faham, saya dapat celak akal. Dan lepas ni saya akan ubah cara lah. Tengoklah kalau dia masih tak tegur lagi, saya akan tegur. Itulah emotion baru yang ada daripada kejayaan sesi kaunseling. Okey, saya kira itulah. Ada komen? Ataupun saya bercakap seorang ke? Dah. Saya dah berikan. Apa? Masalah dia ada lain. Dia tak boleh sini. Dah. Tak dengar suara doktor. Boleh dengar? Okey, dengar dah. Okey, saya nak menjawab soalan. Clear penerangan tadi, cuma ada gangguan suara. Dengar jelas. Okey. Saya nak jawab soalan daripada Umu Hanin. Bagaimana sekiranya kes tempat kerja adalah toksik dan terpaksa kerja disebabkan tak ada duit dan tak boleh hidup. Baik, mungkin senarionya ialah pekerja tadi dia pergi jumpa kaunselor. Dengar baik-baik ya. Dan saya harap rakaman ini okeylah. Pekerja, jadi kalau kita nak bina senario, gangguan. Kalau kita nak bina senario, kita boleh kata begini. Seorang pekerja pergi jumpa kaunselor menyatakan bahawa dia tak ada pilihan untuk bekerja. Dia nak berhenti, dia tak ada income lain. Sebab di sini bagi dia sangat toksik tadi, sangat negatif. Suasana tak sedap, staff teruk, toksik kan. Jadi kalau saya nak buat senario,
Okey. Seorang pekerja berjumpa kaunselor menyatakan tak selesa dengan tempat kerja, ya, kerja toksik. Dan nak berhenti. Masalahnya kalau berhenti dia kata dia tak ada income lain. Jadi dalam konteks exercise ni kita cuba tengok. Apa A? Apa B? C, D, E. Sebab tajuk kita begini, kita cuba analisis dalam bentuk ni. Okey, cuba bagi idea. Mohon pandangan. Mungkin tempat kerja toksik. A. A ke tuan? Ya. Okey, B. Tempat kerja toksik. B, belief system dia. Tak apa. Kalau mungkin kita tak boleh bagi lagi idea B. Pergi ke C dulu. Ya. C ni Kita tak sinilah C, stress dah. stres lah. Sebab tajuk-tajuk kita kan mental health. Okey. D. Ni kita nak dispute dia ni. Tadi ada E. Hilang stres. Ya, hilang stres. Hilang stres dan kekal kerja. Contoh ni kan. Ya. Contoh sebab exercise ni academic exercise. Okey. Sekarang cuba fikir A tuan. B. A dah ada. B. Okey, isu kita mental health. Mungkin dia bimbang kot, dia tak ada income lain lagi. Ada kaitan dengan yang 10 tadi kan kau? Okey, tuan kata tadi bimbang dengan tak ada kerja lain. Tak ada income lain. Ikut kes ni lah. Ini. B ke maksud tuan? B. Sekarang kita sedang analisis untuk B. B. Okey. B. Belanda. Klien dia mesti mula dengan klien percaya bahawa. Sebab B adalah irrational thinking. Oh, okey. Jangan lupa. B konsep dia pemikiran tak rasional. Apa pemikiran tak rasional di sini yang kaunselor boleh interpret? Okey. Bagi saya dia irrational dia cakap that is the only source of income dia. Dia tak fikir lain lagi dah. Okay. Good idea. So kalau that the only source of income, how to challenge them? Kita tanyalah what make you think that is the only source of income? So at the same time, we have to provide them with the new opportunity, isn't it? Yeah. Because REBT also is psycho-education and information provider to your client. Oh, okey. Ingat tak yang atas tadi saya kata penyedia maklumat. Maaf doktor, saya lambat juga ada blackout tempat saya doktor. Kalau dalam kelas saya minta tuan kena pumping lah 5 kali. saya dari Sarawak doktor. Tak apa, saya pun pernah bertugas di Sarawak. Oh, alhamdulillah doktor. Okey tuan tengok ni. Yes. Information provider.
Oh, I see. Okay. Tuan dari mana? Sekolah kat mana? Saya di Jabatan Premier Sarawak, Doktor. Jabatan Bertugas. Iya. Oh, Aha. sejekat. Okey. Dulu saya duduk dekat Greenwood. Oh, okay. Sebab okay. Lama. 1990. Oh, Okey, okay. tuan. So, isu sekarang Ya. ialah kita dah, ini salah satu pada belief system dia. Dalam dia punya ni, dia ada banyak sub belief system. Tak semestinya satu ya. Dalam senario, klien yang datang jumpa kita, dia ada banyak. Tak semestinya satu. Boleh jadi satu, boleh jadi more than one. Okay. Okey. Mungkin tuan ke ataupun orang lain nak bagi apa lagi the possibility of another belief system yang sesuai dengan senario ini. Cuba cakap tuan. Dah ala-ala tuan dah masih guna mic. Okay. Kalau dalam situasi ni lah, Doktor, because dia di tempat kerja, dia cakap tempat kerja toksik, belief system dia mungkin berkaitan dengan part toxic workplace tu. Yes. Please proceed. Sambung. Toxic workplace. Apa? Hampir-hampir dah tu. Toxic workplace sukar untuk diubati. Ya. Okay. Nampak? Ya. Because saya punya andaian ni, Doktor, kalau dia toxic semua memang negatif lah tu. Oh, tak believe dia tu yang diubati tu, tak boleh diubati. Ya, tak boleh dah, tak boleh. That's why dia kena berhenti. Tapi at the same time dia nak berhenti, dia ada belief system yang kedua pula, iaitu this job is actually only source of his income. Oh, okay. Oh, okay. Nampak tak? So ada rational lagi tak? thought dia mungkin banyak lah maksudnya di sini, Doktor ya? Yes, dia ada sub. Okay. Mungkin dia cakap kemahiran dia tak sesuai kerja tempat lain. Doktor. Mungkin juga. Assalamualaikum, Doktor. Benda-benda macam tu yang menyebabkan sesi kaunseling RBT ni tuan sampai berpuluh session. Kalau belief system dia banyak dan dia sudah actually tebal dalam minda dia. Memang sukar untuk ubah. Sukar tuan untuk ubah. Oh. It's not an easy task to change people philosophy. I see. Lebih baik maksudnya Doktor, kita kena address each and every irrational thought kan juga dalam sesi, Doktor? Yes, of course. Because dalam mengubah ni. Dalam mengubah falsafah, dia ada 7 langkah. Langkah pertama, mengakui dia bertanggungjawab kepada masalah emosi dia. Aduh, ini acknowledgement ni. Acknowledge issue tu. Jadi, selagi tak jumpa, selagi dia tak akui isu tu datang daripada belief system yang tak betul, you punya sesi counseling fail. Fail tu. Waste the time, betul. In what way kalau dia ni tu? Maksudnya kita tak berjaya menerokai kau, Doktor? Sama ada kita tak berjaya menerokai atau kita berjaya menerokai tapi dia still degil. Aduh. So kalau isu dia still degil, you surrender. I think we have to stop session counseling here and I will recommend you to others. Oh, okay. Because you punya nilai bercanggah dengan prinsip kaunseling yang saya pegang. I see. Dia mesti ada ending dia. Walaupun ending dia berjaya ataupun gagal. So that's why kita kena refer kepada dia. Kalau dia kata tak nak refer pada orang lain, habislah sesi. Oi. Ini kalau dalam government ini nak ke mana lagi nak bawa dia ni, Doktor? Kita ambil bagus soalan. Kita ambil channel pentadbiran. Oh, okey. Kita ambil channel pentadbiran, kita serah kepada dia punya ketua subordinate ke apalah. Oh, maksud Doktor ni di tata tertib disiplin ni, Doktor? Itu terpulang lah, dia ada lah step-step dia. kalau one of the langkah ialah exit policy kan? Ya. Yeah.
Mungkin kalau dia tu kita serah kepada pentadbiran lah. Dia, Oh. pentadbiran boleh buat slow-slow pergi kepada exit polisi. Oh, sebab untuk kita doktor, sesi counselling one of the intervention lah. Betul. One of the Hmm. process. So dalam Hmm. exit policy, you have to handle at least 5 session counselling for exit policy for staff. Wow. Okey, You ada okey. klien exit policy ke? Ada pengalaman? Setakat ni belum sampai ke situ lah doktor. Dia belum sampai ni satu perkara. Ah? Kita kena check sama ada belum sampai tu kerana memang you punya staff all perform, atau you punya penilai tu dia kesian nak bagi markah murah. Markah mahal. So counselor organisation tu tak ada kerja dah dari segitu. Dari segitu tak ada Oh. kerja. Oh ya, sebab kita hantar dua report doktor dari kita, kaunselor dan juga penyilia immediate supervisor dia lah kepada dia punya top management lah. Nanti kalau nak cakap exit policy counselor, saya banyak experience lah. Nanti platform lain. Okey doktor. So at the moment ni you boleh faham ya. Saya harap orang lain juga boleh faham lah ya. Okey, boleh ikut lagi. So you punya challenges here is to interpret which is the best belief system that we want to highlight, because based on this belief system we have to challenge them. Kalau selagi tak ada belief system yang betul, you punya counselling meraba-raba. Oh, okey. Itu kena. Assalamualaikum doktor. Ya, waalaikumsalam. Sikit lagi saya nak sebut sebelum saya bagi, saya dah bagi salam. Waalaikumsalam ya. Saya nak sebut bahawa mungkin di Sarawak ni contohnya you punya klien tu lain bangsa, lain budaya. So Betul. them different based on differences of culture. So we have to know this, we have to study other culture. Dia kita bagi multicultural in counselling. I see. So I nak beritahu awal lah supaya saya tidak lupa ya. Okey. In term of macam mana kalau let's say kita orang Islam, belief system kita boleh buang belief system yang irrational, kita masuk dengan Islam, reda, tawakal, settle masalah. Oh, pendekatan itulah. Ya, nanti kita Islamik itu. bincang dengan Cik Saidin, kita fokus kepada Islamic approach dalam RBT. I see. Okey. InsyaAllah. Because kita nak cabar ni, dispute ni, at the end of the session, we hopefully we able to kita nak remove belief system yang irrational tu. So kalau kita remove, sistem pemikiran dia kosong. So sebagai Islamic people, we have to advise our client, you put lah elemen-elemen Islam letak dalam BU. Tawakal, reda. Orang reda tak ada masalah. Kalau aku tak dapat APC tahun ni, sebab memang bukan rezeki aku. Reda lah tu. Mungkin belief system dia sebelum ni, sebelum reda, ialah setiap orang bekerja kuat, terutamanya aku, mesti dapat. Mesti tu. Oh, mesti tu yang bahaya tu. Mesti, patut, seharus, itu yang bahaya. So we have to remove all them from your client's mindset. I see. Okey. Saya silakan soalan peserta kita tadi. Doktor, kalau macam tu untuk kita kena macam ubah belief system dia, menyatakan bahawasanya isu yang berlaku tu berpunca dari diri dia sendiri, bukan orang lain. Macam tu ke? You tengok ni slide saya sekarang. Okey. 7 langkah mengubah struktur falsafah hidup. Langkah pertama, dia mesti akui bahawa dialah punca masalah emosi. Oh,